Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan Yana hari ini. Okey, untuk hari ini kita ada sedikit special sikit. Kita akan bersama dengan tetamu undangan, iaitu Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman, ya, Pengurus Kanan Unit Syariah dan Antarabangsa PPZ Mawi. Dan untuk topik kita hari ini, kita akan kupaskan kepada anda iaitu tentang beza zakat emas, perhiasan, simpanan, pelaburan. Itulah dia yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, kita perkenalkan dahulu Ustaz Ahmad Usni. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi, sihat. Jumpa lagi kita Ustaz. Alhamdulillah. Yang selalu tengok video tu, inilah dia Ustaz di sini. Jadi kepada anda yang join live hari ini, jangan lupa untuk komen, bagi tahukan kepada kami apa soalan anda yang anda ingin ketahui tentang zakat emas. Okey. Dan sebelumnya anda nak bertanyakan tentang soalan pertama, okey, mungkin anda nak recap dahululah macam mana orang kata dari segi kolaborasi bersama dengan PPZ Mawi ini. Okey, sebenarnya kami di Habib ingin memberi pendedahan kepada orang ramai, ya, tentang zakat emas. So sebab itulah kami di Habib sentiasa untuk memberikan orang kata sebagai rakan sinergi, jatuh pula. Okey, rakan sinergi untuk memberi kesedaran tentang zakat emas. Okey. Baik, jadi untuk hari ini sebelum kita nak tentang, ada soalan yang susah ni Ustaz. Ada soalan susah ni, okey. Sebab sebelum ni kita dah pernah buat video, anda boleh ketahui melalui hashtag, ya, Zakat Emas Habib. Dan sebenarnya hari ini juga kita live dari Facebook dan juga Instagram bersama dengan Pusat Pungutan Zakat Habib di Facebook. Okey. So kepada anda yang join hari ini, sangat betul, kita akan bersama dengan Ustaz bersama-sama belajar hari ini tentang zakat emas. Okey. So mungkin kita boleh teruskan hari ini, minta Ustaz untuk bagi tahu dulu segala macam basicnya apa itu zakat emas dan macam mana untuk kita tahu bila kita perlu bayar zakat emas sebelum kita nak langsung pada soalan yang seterusnya. Baik, terima kasih Yana, terima kasih kepada semua rakan-rakan di PPZ dan juga rakan-rakan di Habib Jewel dan juga penonton-penonton lah yang menyokong Habib, menyokong perniagaan Habib, datang beli emas kat Habib dan segala-galanya Habib lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua atas sokongan anda terhadap apa yang kita usahakan, yang kita buat, menunjukkan bahawasanya ini adalah satu usaha yang baik. InsyaAllah kita nak ajak orang buat benda baik dan terutamanya kita bukan sahaja dapat memiliki perkara yang memang kita suka, emas, orang perempuan memang suka emas. Tipulah kalau kita cakap orang perempuan ni memang tak suka emas. Tak adalah. Memang kalau dia tak suka emas tu macam keperempuanannya tu macam ada kurang sikit lah. Maknanya orang perempuan dengan emas ni, orang perempuan dengan emas, orang perempuan dengan belian, orang perempuan dengan intan, orang perempuan dengan batu-batu, semualah. Semua tu memang menjadi kesukaan wanita dan Allah Ta'ala pun bagi perhiasan wanita ni diberikan kebenaran exclusively untuk wanita menggunakan emas kat dunia ni. Maksudnya itu adalah satu keistimewaan sebenarnya yang Islam bagi dan Allah Ta'ala berikan kepada wanita sebab wanita boleh pakai emas. Jadi itulah yang kita, dan sesuai lah dengan kewanitaan tu. Kalau emas ni masuk dekat jantan, yang paling sesuainya gigi dengan hidung aja. Lain tak sesuai. Gigi emas boleh. Itu ada kebenaran dari syarak. Tapi perhiasan emas orang lelaki haram pakai. Tapi apa-apa pun yang kita nak sembang hari ni, perkara yang berkaitan dengan zakat emas. Apakah yang disebutkan sebagai zakat emas itu? Allah Ta'ala sebut dalam satu firman-Nya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat yang menyebutkan orang-orang yang menyimpan perbendaharaan emas dan perak. Specifically Allah Ta'ala sebut dua elemen logam ni dipanggil logam yang mulia. Dalam bahasa fiqahnya dipanggil logam-logam mulia. Sebab mulia tu sebab apa? Sebab dia ada nilai, dia ada intrinsic value, dia ada nilai yang maknanya boleh berkembang, boleh bertambah apabila kita simpan emas dari sudut sama ada emas yang jongkong macam ni, yang koin macam ni, lawa pula koin ni. Lepas tu yang emas macam ni pun semuanya ada kategori-kategori yang tertentu. Apabila kita simpan, dia boleh store value dan dengan store value tu dia boleh dijual kembali ataupun dinilaikan. Sebab ada satu kisah, tapi ni bukan cincin emas, Yana. Ada satu cerita bila mana Allah Ta'ala puji Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu tu dia sedang semayang tau. Dia tengah semayang. Bila dia semayang, tiba-tiba datang orang miskin minta duit kat dia dalam semayang. Dalam semayang tu orang miskin tu datang minta duit kat dia.
Jadi macam mana dia nak bawa keluar? Yalah waktu tu nak minta bantuan kan. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala hulur tangan dia, dekat tangan dia tu ada cincin perak. So orang miskin faham isyarat tu, dia pun ambil. Lalu Allah puji Sayyidina Ali, Allah kata wahum yu'tuna zakah wahum raki'un. Orang yang bagi zakat sedangkan mereka dalam keadaan rukuk kepada Allah. Maksudnya dia tengah rukuk dalam sembahyang dia masih lagi memberi. So orang-orang yang menahan harta ni, tak nak keluar zakat dan seumpamanya, Allah Ta'ala kata sediakan mereka azab yang pedih. Maknanya azab pedih macam mana? Semua harta-harta ni dalam akhirat besok, kat akhirat esok, kat dalam neraka, dia bakal dilebur. Ada yang sebut dalam hadis, ditempa satu-satu, dibuat baju besi, dipakaikan kepada kulit kita. Na'udzubillah. Ada yang kata dileburkan, kemudian dijadikan macam satu papan streka yang besar, akan kena dekat dahi, kena dekat lambung, kena. Takkanlah kita dekat dunia ni pakai perhiasan dari sudut emas, pakai perhiasan cantik-cantik, tapi kat akhirat pula kena azab. Tak best lah kan. So kita tunaikan tanggungjawab kita terhadap zakat emas kita tu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Taala dan juga sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Baik, itu ada sedikit penjelasan dari Ustaz Husni ya. Tapi tadi Ustaz kata emas tu ada value, dan ada soalan daripada Fatin. Kenapa cuma emas dan perak sahaja yang dikenakan zakat, tapi batu permata dan berlian tidak dikenakan? Ramai orang salah faham sebenarnya. Orang kata kenapa emas dan perak saja kena, batu permata ni semua tak kena. Sedangkan batu permata, oh masya-Allah, contohnya lah. Ambil itu dia macam kalah dah. Jadi orang kata macam mana emas perak je kena, batu permata pun ada nilai. Contoh sekarang berlian orang dah jual dekat secondary market berlian kita dah ada secondary market, dah ada berlian-berlian yang tertentu orang simpan, orang buat special, dia panggil apa, collection, collectibles. Kemudian dijual dekat secondary market. Kadang-kadang secondary market higher, they can get higher price daripada beli berlian yang asal tu. So macam mana? Yang pertama sekali kita tengok dari sudut nasnya ataupun dalil yang menunjukkan kepada kewajipan zakat emas dan perak itu adalah dalil yang jelas, dalil yang tetap dan juga bersifat orang kata apa, bersifat kita panggil qat'i. Maksudnya sesuatu yang bersifat kita panggil, dia dalam agama tu benda tu dah memang confirm. Emas dan perak ni confirm. Kena dari sudut apa? Dari sudut dia punya apa nama tu, zat dia tu, dia punya inilah material dia. Material tu sendiri, kalau material tu katalah kita ada simpan apa nama tu, emas dalam bentuk kepingan ke, kita boleh simpan dalam bentuk liquid ke, dia kena dari sudut material dia tu. Kandungan dia tu. Alamak, macam nak pegang nak bawa balik je. Maknanya material dia tu kena. Itu emas dan perak. Tapi batu-batu tu, material itself tak kena. Material itself, sebab benda ni kita boleh leburkan. Contohlah zaman dulu kalau orang nak bayar zakat, dia boleh, kalau macam contoh dia nak cairkan, dia boleh patahkan. Dia boleh patahkan, sebab dulu ada orang buat koin sambung. So nak bayar zakat, patah satu bagi. Jadi benda tu boleh dibuat. Batu macam mana nak buat ni? Tak boleh lah kita nak pecahkan. Nak pecah-pecah macam ni takkan nak pecah sikit kan? Jadi elemen dia punya tu, dia tu sendiri boleh dizakatkan itself. Tapi batu, permata dan whatever, zakat dia ada. Kat mana? Dekat perniagaan. Dekat bisnes. Selalu orang silap faham, kenapa batu-batu tak kena? Batu kena zakat, tapi kena dekat mana? Kat bisnes. So at business level, orang yang jual batu, orang yang ni perniagaan, yang meniaga jual batu dan sebagainya, sikit-sikit tak adalah ya. Kalau dia jumpa batu tepi jalan tiba kan, tak adalah kena zakat, macam itulah. Alright. Itu dia untuk anda ketahui tentang jenis-jenis emas untuk dizakatkan ya. So dari tadi Ustaz bagi tahu, batu permata tidak dikenakanlah dan juga berlian. Jadi kalau anda datang bawa bracelet ini, yang mana yang kami akan timbang adalah beremasnya sahaja. Okey, ini situasi ada yang tanya soalan. Saya rasa dapat satu dekat sini. Daripada Kneolia, daripada Instagram ya. Saya tidak bekerja. Barang perhiasan suami belikan. Dan zakat semua dibayarkan sekali, boleh ke? Oleh suami. Yang pertama sekali, zakat ni sebenarnya tanggungjawab individu. Siapa yang memiliki harta, dialah yang
wajib membayar zakatnya. Jadi kalau dalam kes ni, dia ni housewife, mungkin tak bekerja dan sebagainya, emas-emas dia semua suami dia belikan dan bagi dekat dia. Bila nak time bayar zakat, suami juga nak bayar zakat. Jadi boleh ke tak boleh? Boleh, dengan syarat suami meminta izin isteri tu terlebih dahulu. Walaupun memang duit suami, tapi kewajipan zakat adalah kewajipan isteri. So suami tu dia kena minta izin isteri dia dulu. Dia kata apa nama tu ni, you punya zakat nanti semua yang segala I beli emas-emas semua sekali yang menggunung tinggi tu, I yang bayar zakat ni. Contohlah I bayar zakat. Okey you okey? Okey, dia pun okey as long as you bagi tahu. Maknanya suami kena minta izin isteri dulu. Sebab dia punya ibadat dia sendirilah. Sepatutnya kan. Ataupun in other hand, suami boleh bagi duit kat isteri, isteri guna duit tu untuk bayar zakat. Pun boleh juga. Tapi beforehand, kalau suami nak bayarkan, wajib minta izin. Minta izin dulu ya para suami di luar sana. Okey. Yes. Tapi kalau itu kan untuk orang yang dah berkahwin, sepasang suami isteri tadi kita cerita, untuk isteri yang tidak bekerja, so tiada pendapatan. Tapi bagaimana pula untuk suami isteri ni, okey, sama-sama bekerja, sama-sama suka mengumpul emas, usaha sama simpan emas. Betul. Jadi ada yang pakai, ada yang simpan. Jadi pemilikan tu dah sama suami isteri. Jadi siapa pula yang perlu bayar zakat emas? Kalau suami isteri memang jenis suka kumpul emas, beli emas dan kumpul pula sama-sama. Betul. Okay? Jadi pemilikan tu harus ditentukan. Okay, nombor satu, kalau kita tak nak jadikan suami isteri tu sebagai partnership, dia sebenarnya suami isteri ni dia ikatan perhubungan perkahwinan tu adalah dia bukan perkahwinan yang merupakan kontrak partnership, tak. Kena faham dia. Dia hubungan suami dan isteri. Jadi apa saja kontrak yang seterusnya nak buat, boleh tak suami dengan isteri ni join buat syarikat? Boleh. Boleh. Tapi dalam isu benda macam ni harus ditentukan pemilikannya. Maknanya pemilikan emas tu berapa gram tu duduk dekat siapa. Katalah nak bagi 50-50 ataupun 60-40. Terpulang, tapi kena ada persetujuan lebih awal. Persetujuan lebih awal. Tapi kalau nak dianggap itu sekali, maka perkongsian itu harus dijadikan sebagai perkongsian yang macam syarikat. Maknanya kalau macam syarikat, dua orang berkongsi, buka satu syarikat, syarikat tu akan dianggap sebagai satu person, satu legal person, satu entity. So harta apa sahaja yang ada dalam tu dianggap empunyanya seorang. Tapi benda tu macam complicated sikit lah kot. So nak senang-senang bagi dua je lah. You ambil berapa, I ambil berapa. You ambil separuh, I ambil separuh. You ambil 60%, I ambil 40%, terpulang. Jadi tentukanlah pemilikan supaya dapat ditunaikan kewajipan. Rasanya mudah jadi situ ya. Kalau kita faham, mudah. So senang je. Kita perlu ada persetujuan tadi dan juga communicate lah persetujuan sama suami isteri. Okay. So itu untuk suami isteri pula. Ni ada soalan lain pula Ustaz. Okey, dah kahwin tadi, lepas tu tinggal seorang-seorang pula. Contohnya jadi ibu tunggal lah. Dah kahwin lepas tu kena tinggal. Kena tinggal jadi ibu tunggal. So dia ada emas-emas yang telah melebihi hadnya. Dan dia dah sampai tua tiada pendapatan. Kiranya orang tua tak ada pendapatan, tapi dia masih lagi simpan emas, mengumpul emas yang dah melebihi had. Jadi macam mana tu tak ada pendapatan? Tak ada pendapatan tapi dia ada emas. Jadi soalan dia dekat sini, nombor satu sekali kita kena faham, untuk ibadat ni dia tak ada soal ataupun isu dia panggil kesian ataupun emosi. Tak adalah. Sebab bila ibadat dia in generic term semua orang kena. Contoh macam wajib contoh macam solat lah. Kalau solat orang tu miskin, kesian kat dia miskin. Takkan betul kata tinggallah solat sebab dia miskin teruk kan. Nak mayang apa Tuhan tak bagi dia rezeki. Macam tu ke? Tak. Dari sudut kewajipan tetap sama ada dia miskin ke dia kaya ke, kewajipan tu tetap sama. Dalam hal yang berkaitan dengan emas ni, dia kata dia ada milik emas tapi dia tak ada pendapatan. Benda tu sajalah harta dia. Kalau ikut hukum asalnya, apa saja pemilikan yang melebihi nisab memang wajib zakat. Itu hukum asal. Saya tak boleh nak kata tak wajib atas dia. Memang wajib dulu. Kewajipan tu telah tertakluk atas dia. Habis tu habislah duit dia. Contohnya lah kan,
Contoh, emas ni bila kita sebut ada nisab, okey, ada nisab. So nisab itulah yang menentukan habis ke ataupun tak habisnya harta dia. So kalau harta tu sampai kemudian dah dizakatkan, sampailah kepada tahap nisab dan dia tak ada melebihi nisab tu. So bawah pada nisab tu tak kena dah. Tak ada masalah dah. Okay. Tetapi dalam hal ni kita faham jugalah. Orang kata kejamnya, tak ada kejam-kejam. Kita faham. So dia tak ada pendapatan. Macam mana nak buat? Yang pertama sekali, kalau ikut hukum asal, dia perlu kalau waktu zakat dia perlu mencairkan zakat tu untuk bayar zakat. Itu hukum asal. Okey. Nombor 2, kita kata tak boleh lah, tak nak lah, itu saja benda yang dia ada. Apa-apa pun besok nanti saya nak bawa analogi ni biar kita faham Kenapa zakat kena buat gitu? Sedangkan kalau katakanlah zakat ni ibadat, katakanlah satu hari nanti dia perlukan duit untuk makan. Dan dia tak ada apa, dia ada emas je. So apa yang dia nak buat dengan emas tu? Dia nak kokok pula untuk orang Perak kata. Dia nak makan, dia nak tokok pula orang Kedah. Dia nak gigit ke emas dia makan? Tak, dia mesti jual emas dia untuk makan. Okey, kalau orang kata itu makan ustaz sebab nak teruskan kehidupan. Habis tu ibadah. Kita Allah Ta'ala nanti kita kat atas muka bumi ni tujuannya nak ibadah. Betul makan tu, tapi ibadah juga satu benda yang perlu. Baik, layan lagi. Tapi tak boleh lah ustaz, tak larat lah, tak ada itu saja pendapatan. Saya tak boleh kata zakat tu tak wajib. Zakat tetap wajib, tapi bila dia tak mampu, dia tertanggung atas tanggungjawabnya sehinggalah dia mampu melakukannya, dan zakat tu dianggap hutang lah. Dia hutang dengan Tuhan. Maksudnya macam tu. Sangat jelas ya Ustaz ya. Daripada tadi dia soalan daripada Sabina Habib tadi yang tadi tanyalah dah tua tak ada pendapatan, Sabina apakah hukum? Habib Tadi ditanya soalan yang tak ada kena-mengena dengan Habib lah Okey, harap jelas di situ. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, selalunya kita ada barang kemas je lah, cantik kan macam ni kan. Macam mana pula keadaan contoh barang kemas tu dia jenis yang bengkok, sumbing, patah, dan kita simpan barang kemas tu, kita simpan yang banyak-banyak tu. Apa pula kiraan dan hukum di situ? Bab bengkok, bab sumbing, bab patah. Actually bengkok, sumbing dia satu bengkok, satu sumbing, satu penyek, satu patah. Actually semua benda ni ada hukum masing-masing. Dia menarik sikit. Kalau bab emas yang rosak ni lah, ada satu kita sebut tadilah, macam tadi kita sebut bengkok, sumbing, patah, terpenyek, dan juga tidak semua tu tapi kategorinya rosak, tercalar dan seumpamanya lah. Okey, dalam hal ni ulama fiqh berbeza pandangan. Ada yang kata kalau dia terpenyek tapi tuan dia niat nak baiki ataupun tak niat nak baiki tapi emas tu terpenyek, maka dia tetap kena zakat. Sama ada tetap tuan sama dia sama je. Kalau terpenyek kalau terpenyek, sumbing, lagi satu apa tadi? Bengkok. Putus Bengkok Okey, bengkok kita boleh katalah dalam kategori penyek lah kot Okey. Tapi beza kalau patah. Kalau patah, kalau tuan dia niat untuk leburkan dan jadikannya benda lain, baru kena zakat. Tapi kalau tuan dia tak niat apa-apa, tak kena zakat. Maksud kalau patah. Maknanya tak niat nak baiki pun emas tu. Maknanya gitu je lah. as it is. Maknanya biarlah dia patah. Itu sebagaimana patahnya hatiku contohnya lah kan. Biarlah emas tu patah. Contohnya begitulah. Rupanya ada keadaan dan kategori yang berbeza. So dia kena dia delicate sikit bab penyek, bab sumbing, bab patah ni kena lebih further deliberation. Dia bukannya straight away macam tu saja. Baik, okey. Tapi kalau untuk yang sedia ada, sebab tadi ada tanya berapa yang kena zakat, yang sedia ada macam itulah untuk jongkong emas yang simpan yang tak pakai, yang 85 gram. Okey, dia punya nisabnya tu. Kalau emas perhiasan emas perhiasan, emas, belian apa semua yang kita pakai, ini dia ada muka uruf kan mengikut negeri. Ya, betul. Kalau di Selangor 850 gram ke atas. Betul. Okay? 800 gram. 800 gram. Okey. Okey. Soalan daripada Maria Minudin daripada Instagram tadi kita balik pada pasang suami isteri tadi. Okey, bolehkah katakan isteri kumpul emas tapi masa hidup dah discuss dengan husband? Siapa mati dulu jadi emas ni milik siapa? Maksudnya siapa mati dulu emas tu jadi milik siapa? Okey, macam ni. Sebenarnya suami isteri kumpul emas ni
dia boleh jatuh kepada hukum harta sepencarian. So itu kita kena faham So harta sepencarian boleh dituntut 1/3 ataupun 1/2 dalam apa yang pernah kita baca ataupun pernah yang kita tengok dalam undang-undang. Harta pencarian ni boleh tuntut sehingga separuh lah. Maksudnya sebahagian daripada, ataupun jika dapat dibuktikan bahawasanya usaha isteri itu lebih, maka berdasarkan keputusan mahkamah dia bolehlah dapat lebih. Tapi basicnya 1/3 ataupun 1/2, setengah setengah ataupun suku daripada harta tu dia boleh tuntut untuk harta sepencarian. So kalau emas dan emas yang dikumpul suami isteri kena define lah betul-betul kena buat kontrak. Maksudnya kalau siapa-siapa meninggal, half boleh ambil sebagai tuntut harta sepencarian, yang selebihnya mestilah dibahagikan secara faraid juga. Tak bolehlah tak bolehlah suami tu nak ambil semua ataupun isteri tu nak ambil semua kan. Unless dia buat hibah ataupun dia buat hadiah. Maksudnya dia kata kalau I mati dulu, I consider benda ni hadiah, you accept tak? I accept. Maksudnya dekat dunia lagi dah accept. Tapi itu it's a bit complicated, but senang cerita, untuk harta pencarian dia boleh ambil separuh dan yang lain tu kena dibahagikan secara faraid macam biasa. Okey. Untuk melamat lanjut, tapi tak apalah, anda boleh je berhubung dengan mana-mana pegawai zakat ke tangan anda lah. Fatin Syahid ni baru join lah ni. Dia kata alamak dah miss ke soalan saya pasal kenapa gemstone boleh tak kena zakat. Sebenarnya itu awal-awal tadi kita dah bagi tahu, tapi tak apa, boleh tonton replay live ni nanti. Boleh. Okey. Alright, soalan seterusnya ini tentang lebih kepada pemilikan lagi sekali lah, sebab orang masih lagi macam confused untuk cara kiraan dan juga pembayarannya. Okey, ada seorang ni dia jenis yang suka kumpul emas, dia ada banyak emas dan dia pinjamkan kepada kawan orang lain sebagai untuk modal perniagaan. Sebab dia ada banyak emas, dia bagi, okeylah aku bagilah. Jadi dia dah bagi modal untuk pinjam emas tu. Jaga marah Habib kot. Jadi emas ni tu dah bertukar milik orang, tapi masih lagi hak dia sebab dia dah pinjamkan. Dia pinjamkan, betul. Tapi dari segi ikutkan bayaran zakat tu dikira macam mana pula? Macam mana? Okay. Siapa yang perlu? Kawan yang pinjam tu ke ataupun orang yang memiliknya? Baik. Pada hukum asal emas, sama ada dipinjamkan, digadaikan ataupun seumpamanya, kita termasuk bab gadaian lah emas tu masih lagi hak pemilikannya terhadap orang yang empunya asal. So yang bagi pinjam tu masih lagi dia punya lah emas tu. Betul. Consider dia punya. Dan kalau dia bagi pinjam, setiap kali kena dia lebih kurang sama macam emas yang digadaikan. Tak ada dalam pemilikan dia, tapi masih lagi dia punya. So setiap tahun dia lah yang kena zakat. Dia lah kena zakat. Pemiliknya. Sebab kita panggil emas tu, fizikalnya tu masih ada. Orang yang nombor 2 tu pinjam dan buat modal, dia dapatkan modal menerusi, tak kisahlah apa-apa pun. So dia punya bentuknya ataupun dia punya fizikal masih ada, unless dia bertukar. Contoh dia bagi emas, kawan dia tu pergi jual emas tu, buat modal. Sudah. Tapi dia berjanji, dia kata okey tak apa, you nak jual tak apa, you nak bagi ke I balik, you kena bagi bukanlah tak semesti exactly, tapi exact gram of gold. Sebab ni dia bagi pinjam ni so berapa yang dia pinjam, dia kena pulangkan sama. Dia kalau pulangkan lebih, itu maksudnya dah riba lah. So dia kena pulangkan benda yang sama, sama exact amount of gold yang dia pinjamkan tu, dia kena bagi balik dekat kawan dia lah, berapa gram dan seumpamanya. Sebab tu kalau boleh janganlah, senang cerita, janganlah dia dijual, kerana nanti akan berlakunya apa yang kita tak nak lah, nanti dispute dan sebagainya. Maka dia kena gantikan lah sebanyak gram yang dia pinjam tu berapa, dia kena ganti balik lah kalau telah pun dicairkan. Tapi kalau dia dah dicairkan ataupun di monetize, dah jadi duit, yang tu kena tunggu kawan tu bagi emas balik lah. Sebab dia dah macam tak ada apa-apa dah. Macam dia dah tak ada physical emas tu dah hilang, dah tak ada. Tapi masih lagi physical tu, kalau duk ada lagi, memang abang nak kena. Yang abang bagi pinjam yang baik hati tu. Okey. Baik, jelas je soalan tu. Okey, tadi Ustaz ada cerita tentang yang soalan ni ada berkait juga tentang gadaian lah. Okey, dan ada orang yang simpan emasnya di tempat Arahnu, tempat untuk emas cagaran. Dan ikutkan kita simpan tempat tu tapi masih lagi milik kita. Betul. Tapi macam mana pula kiraan zakat kalau kita simpan emas di Arahnu? Sama je.
kiraan emas kalau kita simpan dekat Ar-Rahnu sama je macam dia duduk kat dalam tangan kita. So berapa gram yang ada kita darabkan dengan harga emas semasa dan juga dah dapat semua tu barulah kita darabkan dengan 2.5%. Orang tanya pula Ar-Rahnu saja ke kalau pergi Al-Ahqaw, Ahcong dan sebagainya pun sama. Cuma perbuatan kita pergi ke pajak gadai bukan Islam tu ataupun pajak gadai yang bukan berkonsepkan Ar-Rahnu adalah satu perbuatan yang kalau kita pergi ambil duit ataupun ambil financing dia yang dia bagi tu, ambil loan yang dia bagi tu kena bayar balik dengan riba, itu yang salah. Okay? Salah lah sebab berkaitan dengan riba, sebab kita interact dengan, kita transact dengan satu transaksi yang at the end of the day kita terlibat dengan riba. So yang tu salah. Tapi pemilikan emas tetap yang kita punya. So tetap zakat tetap kenalah. Cuma dari segi pembayaran barangan di Ar-Rahnu tu adalah kita kira beratnya sahaja. Kan beratnya. Okey, cara kalau dia menggadai, kita ambil berat dia, tengok berapa, tolak dengan kalau kita ada ambil apa-apa pembiayaan. Selalunya dia bagi pembiayaan 70% atau berapa persen. Tolak yang tu dan tolak juga upah simpan, bakinya sahaja barulah kita zakatkan 2.5%. So kita tolak dululah kos upah simpan dengan yang financing yang kita ambil, loan tu untuk barangan di Ar-Rahnu. Okey, apa-apa pun memang semua wajib lah untuk anda yang ada pemilikan zakat emas. Okey. Okey. Ada apa lagi soalan di ruang komen? Jangan lupa untuk komen yang akan bacakan soalan anda. Okey, seterusnya ada soalan daripada ini tertarik juga soalan dia ni. Okey. Mana tadi? Daripada Syara FNA. Okey. Kiraan berat untuk barang kemas anak dan ibu perlu asing atau digabungkan? Okey, sama juga. Bab anak dan ibu. Ibu beli emas, lepas tu dia bagi-bagi ke anak dia. Bahagi-bahagi tu bagi pakai sahaja ke ataupun bagi dengan maksud pemilikan. Kalau bagi dengan maksud hadiah, pemilikan dan seumpamanya, maka anak tu lah yang wajib zakat. Berapa banyak dia ada, banyak tu lah yang dia wajib. Tapi kalau beri tu sebagai pinjaman, pakai time raya, time kenduri, time nak pergi melaram dan seumpamanya, jadi itu tetap menjadi milik siapa? Milik mak dia lah, milik ibu tu lah. So kalau macam tu kes dia, ibu dia kena zakat. Sama jugalah ya untuk anak-anak yang biasa bawah umur, yang dia ada emas banyak. Tapi kalau mak dia memang bagi benda tu untuk dia, memang untuk dia. So anak yang bawah umur tu tetap juga kena zakat atas dia. Tapi dia memang tak datang lah pusat zakat dia. Yang datang pusat zakat dia punya amal dengan apa lah. Amal dengan apa dia lah yang kena bayarkan zakat untuk dia. Sebab dia kecil lagi. Itu jelas. So tadi kita banyak kita kupas tentang sepasang suami isteri, siapa yang perlu bayar. Lepas tu ada pula orang tua, tak ada pendapatan, macam mana nak bayar. Okay? Antara yang kita dah kupaskan tadi. Yang ini pula lebih kepada soalan seterusnya tentang macam kita nak melabur emas. Okay? Contohnya ada seorang ni dia memang pelabur emas. Dia pelabur emas, dia labur emas, belian, batu permata, jongkong emas semualah. Macam jenis pelabur emas ni, apa pula jenis zakat yang dikenakan? Mungkin kita nak tahu lebih lanjut. Zakat kepada orang yang melabur, bukan melebur ya. Lain tu, labur dengan lebur dua benda yang berbeza. Labur, orang yang melabur dalam emas, mungkin dia melabur dalam pasaran ETF gold, Exchange Traded Fund Gold. Itu pun bentuk pelaburan yang diharuskan syariah dalam hal kalau kita pergi beli zakat di bursa yang tu kalau dekat bursa. Ada orang melabur dalam bentuk dia beli akaun pelaburan emas. Secara digital. Dia ada dua, secara digital ataupun secara fizikal. Yang nombor satu tu kalau digital sahaja, dia tidak ada underlying emas. Maksudnya dia tak ada back by gold, dia hanya back by gold price. Yang tu tidak diharuskan. Tidak diharuskan untuk kita melabur. Sebab tu, sebab dia akan melibatkan soal riba, sebab kita tak ada fizikal. Tetapi kena zakat ke tak? Kena zakat kat mana? Kita tak ambil sekali dengan profit, kita hanya ambil dia punya pelaburan pokok sahaja. Maknanya initial berapa yang dia masukkan. Katalah dia masukkan 10,000,
tutup hujung tahun untung 20,000. So kita hanya zakat pada 10 saja. Berat sahaja. Pada 10 saja. Dia tak ada dah kira berat sebab dia memang tak ada fizikal Okay, berapa nilai duit yang kita masuk saja. Keuntungan kita tak ambil sebab itu terlibat dengan riba. Tapi kalau emas yang ada fizikal, account passbook yang ada fizikal, ada physical gold. Maksudnya kita beli satu contoh masuk 10,000, dia akan bagi equivalent of how many grams of gold. So gold tu ada, memang ada. So yang ni memang kena zakat berdasarkan jumlah harga emas yang termaktub dalam kita punya akaun pelaburan tu pada hari kita nak zakat. Hari nak zakat tengoklah. Berapa yang ada, yang tu darab terus dengan 2.5%. Dia tak ada apa-apa tu, straightforward sangat. Baik, so maksudnya banyak jenis ya. Anda kena ketahuilah apa jenis yang anda lakukan. Kalau anda tak pasti, jangan risau saja. Okay? Boleh berhubung dengan pegawai zakat yang berkaitan dengan anda. Syarah ni ada bagi cadangan. Okay? Terima kasih atas cadangannya. Untuk buat cadangan, untuk buat counter zakat di Cawangan Habib sambil beli belah zakat terus katanya. Saya ada cadangan lagi best. Habib jadi ejen je. Lagi senang. Okay. Kalau kita nak buka kangkos, nak kena ni kan. Kalau Habib bagi free buka kaunter tak apa. Tapi kalau kena bayar apa, sewa, mati kita orang nak bayar sewa kat Habib kau ingat Allah. Ya, tapi tak apa untuk para yang menonton live hari ni, sebenarnya orang kata sinergi kolaborasi bersama Habib dan PBZ ni, anda pun boleh tanya dengan kami punya staff, dan sebenarnya kami pun boleh berhubungkanlah dengan penghubung daripada pihak zakat sendiri ya, untuk anda tahu lebih lanjut. Okey. Dan sebenarnya Ustaz, kami juga di Habib sendiri, di bawah naungan Habib Group, kami juga ada Aranu Express. Aranu Express ni salah satu pusat gadai Islam lah. So jadi anda kalau nak tahu tentang kiraan zakat emas ke, secara percuma je pun boleh datang untuk kira barang tersebut. Okey. Rasanya kita dah di penghujung. Yang rata-rata yang dah bacakan soalan yang sangat menarik yang kita dah bagi tahu tadi. Okey, rasa dah tanya dah semua ni. Pinjamkan emas gadaian, labur, antara kata istifati yang sangat menarik bersama dengan Ustaz Ahmad Husni hari ni. Okey, rasanya kita dah di penghujung live. Okey, kepada anda jangan lupa untuk tonton live kami setiap hari di Facebook dan Instagram Habib. Ustaz, ada apa-apa kata-kata yang nak bagi tahu kepada penonton? Kata-kata air. Assalamualaikum. Datangnya beli Habib, beli emas dekat Habib. Ini cantik tau. Dia punya design ni macam robot-robot sikit. Macam robot-robot tapi Islamik. Cantik ni. Beli datang dan juga yalah, kita ada macam-macam. Saya tengok macam-macam gambar dah ada kat Habib punya promotion tu kan. Ustaz pun ada juga dalam tu video. Saya ada dalam video, korang nak tengok boleh lah kan. Menyibuk dekat situ kan. Yang cerita-cerita. Lepas tu ada apa nama tu, promosi ni bulan 11 bulan 11 ada ke? Ada tengok je lah. 11 bulan 11, 12 bulan 12, promosi ujung tahun. Datanglah belilah. Tu dah next campaign dah tu. Habiskanlah duit kat Habib. Okey, sekian sahaja daripada Anda, Ustaz Ahmad Husni untuk hari ni. Minta maaf kalau ada salah silap. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.